Okey, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera kembali lagi dalam channel Cikgu Hashim. Okey, so untuk video kali ni, Cikgu akan ajar untuk tajuk untuk bab haba daripada tingkatan 4. Okey, sebab ada daripada komen yang Cikgu baca, maksudnya ada permintaan lah daripada pelajar untuk Cikgu berkongsi tajuk haba. Okey. Okey, so jadi macam kamu lihat dekat belakang ni, okey, subtopik pertama dalam tajuk haba adalah keseimbangan terma ataupun thermal equilibrium. Okey, thermal equilibrium. Okey, jadi sebelum kita tengok dulu apa yang dimasukkan dengan keseimbangan terma, kita ulang kaji balik dua istilah yang penting dalam tajuk haba ni, iaitu suhu dengan haba. Okey, kita mulakan dengan suhu. Okey. Suhu ni, okey, kalau kita pun dah belajar daripada sekolah rendah, suhu ni maksudnya dia melibatkan kepanasan. Okey. Jadi untuk suhu ni dia adalah darjah kepanasan sesuatu objek. Okey, degree of hotness of an object. Maksudnya kalau suhu tu tinggi, maksudnya nilai darjah kepanasan tu tinggi, maksudnya suhu bahan tu tinggi. Okey, jadi maksudnya suhu ni merujuk kepada darjah kepanasan sesuatu objek. Okey. Okey, jadi kalau kita ulang balik, suhu ni unit SI dia adalah Kelvin. Okey. Tapi kita biasa pakai darjah Celsius, tapi mengikut hukum unit SI untuk suhu adalah Kelvin. Okey. Okey, kemudian kita lihat pula untuk haba. Okey, haba ni dia adalah sejenis tenaga. Okey, so kita dah pernah belajar tenaga ada banyak jenis, ya, tenaga kinetik, tenaga keupayaan. Okey, yang ni adalah tenaga haba. Okey, so jadi untuk definisi haba ni dia adalah salah satu bentuk tenaga. So jadi bila kata tenaga, haba ni boleh berpindah daripada satu objek ke objek yang lain, ataupun dia berpindah daripada bentuk haba kepada bentuk tenaga yang lain. Okey, so jadi suhu adalah darjah kepanasan sesuatu objek, manakala haba adalah salah satu bentuk tenaga yang boleh berpindah dari satu objek ke objek yang lain. Okey, dapat itu ulang kajilah untuk suhu dengan haba. Okey, kita lihat terus kepada whiteboard ni. Okey, keseimbangan terma. Okey, jadi kita lihat dulu untuk maksud keseimbangan terma. Okey, keseimbangan terma ni kalau kamu rujuk dekat buku teks, okey, maksudnya adalah pemindahan haba bersih antara dua objek adalah sifar. Pemindahan haba bersih antara dua objek adalah sifar. Okey, nanti kita tengok macam mana boleh terjadinya pemindahan haba bersih adalah sifar. Okey. Sekarang kamu lihat dekat sini. Okey, sekarang kita ada dua objek. Okey, objek A dan objek B. Okey, kamu lihat objek A dengan objek B ni dia bersentuhan. Okey, maksudnya kita letakkan dia sebelah-sebelah. Okey, objek A dengan objek B kita letak dia sebelah-sebelah. Okey, kamu lihat objek A ni suhu dia adalah 80 darjah Celsius, manakala objek B suhu dia 40 darjah Celsius. Jadi kita tahu tadi, kita dah belajar, suhu ni adalah darjah kepanasan. So jadi 80 dengan 40, darjah kepanasan 80 lagi tinggi berbanding 40 kan? Boleh So jadi 80 darjah Celsius, suhu ni lebih tinggi daripada 40. Jadi apa yang ada pada objek A? So objek A ni mempunyai haba yang lebih banyak berbanding objek B sebab suhu dia 80. Okey, objek B ada suhu juga, ada haba juga. Okey, tapi suhu dia 40 kan. Jadi haba dia kurang daripada objek A. Okey, so apa yang berlaku? Okey, haba akan bergerak daripada objek A ke objek B. Okey, haba bergerak daripada objek A ke objek B. Okey, kenapa ada pergerakan haba daripada objek A ke objek B? Sebab objek A ni suhunya lebih tinggi berbanding objek B. Jadi haba daripada objek A akan bergerak ke objek B. Okey, maksudnya objek A membebaskan haba, objek B menerima haba. Okey, jadi maksudnya pada waktu ni secara majoritinya, secara orang kata apa? Secara banyaknya, secara umumnya haba bergerak daripada A kepada B. Kerana apa? Kerana suhu objek A lebih besar berbanding objek B. Okey, dalam masa yang sama juga haba daripada objek B bergerak juga kepada objek A. Tapi nilai dia tak banyak sangat. Okey, jadi sebab tu anak panah cikgu buat kecil sikit. Okey. Maksudnya secara majoriti haba daripada A banyak pergi kepada B. Haba daripada B pergi juga dekat A tapi tak banyak macam A pergi ke B. Okey, faham Okey.
Jadi antara kesilapan konsep yang biasa cikgu jumpa adalah, okey, kamu dah tahu 80-40. Okey, semua orang tahu haba bergerak daripada 80 ke 40 sebab 80 ni suhunya lebih tinggi daripada 40. Okey, dan ramai yang silap yang ingat daripada haba daripada 40 ke 80 ni tak ada sebab dia rendah. Jadi dia terima saja. Okey, itu kesilapan yang konsep yang salah lah. Okey, jadi kamu kena ingat, walaupun suhu dia rendah, haba ada juga bergerak ke suhu yang tinggi tapi kuantiti dia sikit sahaja. Okey, kuantiti dia sikit. Okey, jadi kamu ingatlah anak panah ni. Jadi maksudnya cikgu buat 3 anak panah yang merah ni menunjukkan haba secara majoritinya bergerak daripada A ke B kerana suhu A lebih besar daripada B. Okey, so dalam masa sama objek daripada B pun suhu habanya bergerak kepada objek A juga. Okey. So jadi untuk gambar rajah yang pertama ni, keseimbangan terma belum tercapai. Okey, kerana haba banyak daripada A pergi ke B. B pergi ke A tak banyak macam A pergi ke B. Okey, dapat untuk yang ni. Okey. Tengok, okey, untuk yang ni pula, maksudnya ni objek yang samalah. Okey, ini objek A. Okey, yang ni objek B. Okey. Katakanlah selepas 10 minit, okey, daripada dua objek ni selepas 10 minit, okey, dia jadi macam ni. Okey. Okey, maksudnya anak panah dia sama besar kan? Secara simbol lah, anak panah merah dan hijau ni sama besar. Dan suhu akhir dia katakanlah jadi 55 darjah Celsius. Yang ni pun 55 darjah Celsius. Okey, so apa berlaku kepada gambar rajah yang ni? Okey, gambar rajah ini kita boleh terangkan maksudnya adalah haba daripada A pergi ke B sama dengan haba daripada B pergi ke A. Okey, maksudnya kadar pemindahan haba dari objek A ke objek B adalah sama dengan objek B ke objek A. Faham tak? Okey. So hasilnya bila kadar pemindahan haba sama antara dua objek tu, hasilnya suhu kedua-duanya mesti sama. Okey, selagi suhu dia tak sama, kadar pemindahan haba tu tak sama. Jadi bila suhu sama, haba daripada A pergi ke B sama dengan B pergi ke A. Okey, dapat Okey, kalau cikgu bagi dalam bentuk nilai lah contoh Okey, katakanlah okey, yang ni contohlah cikgu ambil. So ini kita ambil 100 100 100. Okey. Okey, yang ni kita ambil katakanlah berapa? 30 30. Okey, maksudnya ini adalah contohlah cikgu wakilkan dalam bentuk nombor supaya senang kita nampak. Okey, jadi maksudnya dekat sini 300. Okey, maksudnya 300 haba bergerak ke B. Daripada A bergerak ke B sebanyak 300 haba dia. Daripada B bergerak ke A berapa? 60 sahaja. So jadi berapa? 300 pergi ke B, 60 sahaja pergi ke A. Jadi maksudnya ada tak seimbang lah pemindahan haba tu kan. Sebab itulah A, pemindahan haba daripada A lebih banyak berbanding B ke A. Okey, A ke B banyak, B ke A tak banyak. Okey, sikit. Okey. Jadi dalam gambar rajah yang ni kita boleh tulis mungkin jadi macam ni. So yang ni 50, yang ni pun 50. Kan? So maksudnya haba daripada A pergi ke B sebanyak 50, haba daripada B ke A pun 50. Jadi berapa jumlah haba bersih dia? So kita boleh kira dia akan jadi kosong kan, 50 tolak 50. Kita boleh anggap macam daya lah, tapi bukanlah kata ni daya, tapi kita boleh gunakan konsep daya kan. Arah yang berbeza kita tolakkan. Jadi 50 tolak 50 dapat kosong kan. Jadi dekat sini kadar pemindahan haba bersih adalah sifar. Kalau yang ni tadi berapa? 300 tolak 60. Jadi dapat 240. Okey, boleh. Jadi maksudnya kalau kat sini kadar pemindahan haba dia adalah 240. Yang ni kadar pemindahan haba dia kosong. Jadi sebab itulah yang ini menunjukkan keseimbangan terma telah tercapai. Okey, keseimbangan terma telah tercapai. Okey, syarat dia mesti ada dua. Keseimbangan terma tercapai. Kadar pemindahan haba bersih antara dua objek adalah sifar. Kemudian suhu dia mesti sama. Okey, maksudnya benda ni dia saling berkaitan. Maksudnya
kalau pemindahan haba bersih sifar, suhu mesti sama. Dia tak boleh kamu kata kadar pemindahan haba bersih sifar, suhu dia tak sama. Tak boleh. Dia tak akan jadi macam tu. Okay, dia tak akan jadi macam tu. Maksudnya, pemindahan haba bersih sifar, suhu mesti sama. Dia mesti dua tu mesti seiring. Pemindahan haba bersih, sifar, suhu dua-dua objek adalah sama. Mesti benda tu berjalan serentak. Konsep tu mesti akan berlaku serentak. Dia tak boleh suhu sama, kadar pemindahan haba bersih tak sifar, kan? Tak boleh lah, dia tak akan jadi macam tu. Okey, boleh faham untuk konsep keseimbangan terma. Ini memang soalan yang popular lah dalam tajuk haba. Okey, selain pada tu kita akan tengok juga aplikasi dalam keseimbangan terma. Okey, yang paling mudah adalah kalau kita nak sejukkan air, kan? Okey, katalah kita order air panas. Okey, kita buat air panas lah. Okey, air panas. Okey, jadi dalam ni kita masukkan beberapa ketul ais. Okey, beberapa ketul ais kita masukkan dalam air panas tu. Okey, jadi apa yang berlaku? Ketulan ais ni dia akan menyerap haba daripada air panas. Okey, jadi maksudnya pemindahan haba berlaku daripada air panas pergi ke ais. Kan? Sebab air panas ni suhunya lagi tinggi. Ais ni suhu rendah. Jadi haba secara majoritinya bergerak daripada air panas ke ais. Daripada ais ke air panas ada haba bergerak tapi sikit je. Okey, so jadi maksudnya apa yang berlaku? Selepas contohlah 10 minit ataupun 15 minit kita tengok ais ni dah cair, kan? Ais dah cair disebabkan dia menyerap haba daripada air panas. Okey, lepas tu suhu air sama dengan suhu ais tu. Maksudnya ais tu dah cair, jadi air panas tu tak lagi jadi panas. Okey, ini aplikasi yang paling mudah untuk kita faham tentang keseimbangan terma. Okey, selain pada tu, kalau kita pakai termometer, okey, termometer yang dekat makmal tu ataupun termometer klinik yang menggunakan termometer yang batang tu, termometer klinik tu. Bukan yang sekarang ni. Sekarang ni termometer dah moden, kan, pakai infrared termometer. Okey, ini termometer yang mercury tu. Okey, yang ni tu. Okey, jadi termometer ni pun menggunakan konsep keseimbangan terma. Okey, sebabnya bila kita masukkan termometer tu di bawah lidah, okey, jadi nurse tu dia akan tunggu dulu. Okey, sebelum dia ambil bacaan termometer tu, dia akan tunggu dulu sehinggalah mercury ataupun alkohol yang ada dalam termometer tu berhenti bergerak. Kan, sebab nak tunggu keseimbangan terma tercapai. Maksudnya bila dimasukkan dekat bawah lidah, tunggu sekejap dalam masa 5 saat, 10 saat baru dia ambil bacaan. Okey, itu nak menunjukkan bahawa supaya keseimbangan terma berlaku antara suhu dalam mulut kita sama dengan suhu yang ditunjukkan oleh termometer. Kan, kalaulah kita ambil termometer tu terus letak dalam bawah lidah terus ambil bacaan, maksudnya haba daripada badan tak sempat lagi nak pindah sepenuhnya pada termometer tu. Jadi keseimbangan terma tak tercapai. Okey, sebab itulah dalam termometer yang macam ni kena ambil masa dulu, letak bawah lidah, tunggu dalam 5-10 saat sampailah cecair dalam termometer tu berhenti bergerak, baru kita ambil bacaan. Maksudnya suhu termometer sama dengan suhu badan kita. Okey, boleh Okey, jadi so cikgu harap untuk penerangan keseimbangan terma ni boleh sedikit sebanyak bantu kamulah untuk faham tajuk haba ni. Okey, jadi kalau ada apa-apa boleh tulis komen kat bawah. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share lah video ni dengan kawan-kawan. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.